Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan dekat semua para pelajar yang tengah tengok video ini. Okey. So semua macam mana? Sihat lagi ke? Kita dah sebulan lebih dah dalam PKP ni dan cikgu harap semua sentiasa sihat, semua jaga kebersihan, tak perlu keluar rumah kalau tak perlu, okey. Dan yalah, sentiasa amalkan kebersihan, okey. Jadi untuk kelas kita kali ini kita akan jalankan sama juga macam kelas-kelas kita yang sebelum ini, iaitu rakaman video secara online dan kita akan terus masuk kepada topik yang kita akan belajar untuk bulan ini pula lah. Okey, sebelum kita masuk untuk topik bulan ini, kita recap balik secara ringkas sahaja topik yang kita dah belajar pada bulan lepas, iaitu Geografi tingkatan 1 bab 11, penduduk dan pertempatan di Asia Tenggara. Okey, tajuk dia penduduk dan pertempatan di Asia Tenggara. Dalam tajuk bab 11 ni kita dah tengok kepada taburan penduduk yang ada dekat negara-negara di Asia Tenggara ni, okey, yang ada di Bangkok, Jakarta, dekat Filipina, Thailand, dekat Malaysia sendiri, dekat Singapura. Okey, kita dah tengok taburan penduduk dia, kepadatan penduduk dia, okey. Maksudnya negara mana yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi, negara mana yang dia penduduk dia sederhana je, sederhana padat. Negara mana yang penduduk dia mempunyai penduduk yang jarang, maksudnya tak ramai sangat. Okey. Lepas tu kita tengok juga kepada fungsi-fungsi bandar-bandar utama dekat Asia Tenggara ni. Contohnya fungsi yang pertama iaitu bandar-bandar utama ni dia berfungsi sebagai ibu negara dan juga merupakan pusat pentadbiran negara itu sendiri. Contohnya macam Malaysia lah kita. Okey, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur merupakan ibu negara kita. Okey. Lepas tu dekat Jakarta. Jakarta pun merupakan ibu negara Indonesia dan Jakarta ini dia merupakan pusat pentadbiran untuk negara Indonesia itu sendiri. Okey, jadi itu yang dimaksudkan dengan fungsi bandar Jakarta itu sebagai pusat pentadbiran dan juga ibu negara Indonesia. Okey, jadi itu yang kita dah belajar pada bab 11 bulan lepas. Jadi untuk bulan ini kita akan terus beralih pula kepada bab 12, okey. Bab 12 ini tajuk dia ialah sumber air. Okay, jadi untuk bab 12 kita kali ini, sumber air, bab ini akan terbahagi kepada 4 subtopik ataupun tajuk-tajuk kecil, iaitu 12.1 jenis-jenis sumber air. Jenis-jenis sumber air ni apa? Nanti kita akan tengoklah dua. Dia ada dua jenis sumber air. Nanti kita akan tengok setiap satu, kita akan bincangkan. 12.2 punca krisis air di Malaysia, 12.3 kesan krisis air di Malaysia dan yang terakhir ialah 12.4 iaitu langkah mengurangkan kesan krisis air. Jadi 12.2, 12.3 dengan 12.4 tu kalau pelajar tengok betul-betul tajuk dia hampir sama, cuma dia tukar yang awal tu je. Okey, dia tukar perkataan punca, kesan dengan langkah. Kiranya punca ni macam mana masalah tu terjadi, kesan ini apa yang terjadi bila masalah tu terjadi, okey, apa yang akan terkesan daripada masalah tu. Dan yang ketiga langkah ni macam mana kita nak mengatasi masalah tu, okey. Jadi dia bagi tiga benda ni lah. Tanpa membuang masa, kita terus masuk kepada 12.1 dahulu, iaitu jenis-jenis sumber air. Okey, jenis-jenis sumber air ni macam cikgu cakap tadi, dia terbahagi kepada dua. Okey, iaitu yang pertama ialah air permukaan dan yang kedua ialah air bawah tanah. Apa itu air permukaan, apa itu air bawah tanah, nanti kita akan tengok setiap satu. Cikgu akan terangkan apa itu setiap satu jenis air ni lah. Jadi kita terus masuk kepada air permukaan dahulu. Okey, apa itu air permukaan? Kita tengok kepada poin yang pertama. Air permukaan ialah air yang boleh didapati di permukaan daratan. Sebab itu air ini dikenali sebagai air permukaan, sebab dia boleh didapati daripada permukaan daratan itu. Okey, contohnya macam sungai, tasik, kolam. Lepas tu akhir sekali air ni semua dia akan mengalir ke laut jugalah. Okey.
dia merupakan air yang bertakung. Okey, dia tidak meresap ke dalam tanah, jadi air itu dia bertakung dekat permukaan daratan. Sebab itu air ini dikenali sebagai air daratan. Okey, poin yang kedua, kita beralih pula kepada poin yang kedua. Air hujan akan mengalami dua proses hidrologi. Okey, pelajar semua kena ingat perkataan proses hidrologi tu. Okey, dia mengalami dua proses hidrologi, iaitu yang pertama intersepsi dan yang kedua ialah infiltrasi. Apa itu intersepsi dan apa itu infiltrasi? Kita akan tengok kepada poin yang berikutnya, dia diterangkan. Okey, poin yang ketiga, intersepsi ialah air hujan yang tidak menyerap ke dalam tanah. Okey, intersepsi ni air hujan dia dah turun, okey. Air hujan dah tersejat daripada laut, betul tak? Dia tersejat daripada laut, dia naik ke dia membentuk awan, lepas tu awan ni dia bergerak ke arah daratan dan akhirnya hujan pun turun. Jadi apabila hujan turun, akan ada air yang meresap ke dalam tanah dan ada air yang tidak menyerap ke dalam tanah. Yang tidak menyerap ke dalam tanah inilah dikenali sebagai intersepsi. Okey, proses dia dinamakan sebagai intersepsi. Okey, air dia tidak boleh meresap ke dalam tanah. Dan yang kedua ialah infiltrasi, daripada perkataan English iaitu infiltration. Infiltration ni maksudnya penembusan ataupun kemasukan. Okey, dalam bahasa Melayu dia lah penembusan. Infiltrasi ini apa? Infiltrasi ini ialah proses air dia meresap ke dalam tanah. Okey, jadi intersepsi dengan infiltrasi ni dia macam berlawanan. Kalau intersepsi, air dia tidak masuk ke dalam tanah. Kalau infiltrasi, air dia meresap ke dalam tanah. Okey, simple macam tu je. Okey, jadi kenapa, macam mana boleh berlakunya intersepsi ni? Intersepsi ini dia berlaku apabila lubang-lubang, pori-pori yang ada dekat permukaan tanah tu dia dah tepu, okey, dia dah penuh. Permukaan tanah tu dia dah penuh dengan air yang menyusup ke dalam tanah. Maksudnya kawasan tanah tu dia dah terlampau banyak menyerap air sampai dia dah tak boleh nak serap lagi. Jadi apabila dia dah tak boleh nak serap lagi, air pun bertakung lah. Sebab air tu dah tak boleh nak masuk lah. Dia dah padat dekat dalam tanah tu, jadi air itu pun bertakung. Jadi yang bertakung inilah yang dikenali sebagai intersepsi. Yang masuk ke dalam tanah itu, yang menyebabkan tanah itu padat, itu dikenali sebagai infiltrasi. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada poin yang keempat. Air hujan akan mengalir ke sistem saliran seperti sungai, empangan dan juga tasik, macam yang cikgu bagi tahu tadi. Okey, apabila air hujan itu turun, dia akan mengalir ke kawasan-kawasan inilah, iaitu sungai, empangan, tasik, kolam. Okey, lepas tu yang kelima, poin yang kelima, kebanyakan sumber air di Malaysia, dekat negara kita ini, dia diperolehi daripada sungai. Okey, dekat negara kita, kita banyak mendapatkan sumber air yang bersih daripada sungai. Kita ambil air daripada sungai, lepas tu kita proses, jadikan dia bersih dan kita boleh gunakan untuk kegunaan seharian kita. Kita boleh gunakan untuk minuman, okey. Untuk memasak pun kita kena pakai air juga, betul tak? Jadi kita banyak mendapatkan air daripada sungai lah, dan kita proses, dah bersih, baru kita gunakan. Poin yang seterusnya, poin yang keenam, selain untuk kegunaan harian, air sungai juga digunakan untuk pertanian. Okey, ada juga rakyat Malaysia yang diorang gunakan air sungai ini sebagai air sungai ini untuk menjalankan aktiviti pertanian diorang, untuk mengairi kawasan pertanian diorang. Okey, sebab kita semua tahu kalau nak bertani tapi air tak ada, pastilah diorang punya tanaman takkan menjadi, betul tak? Jadi diorang perlukan air yang mencukupi. Dan poin yang terakhir, di Malaysia terdapat lebih 150 sungai yang membekalkan air kepada seluruh penduduknya. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada 5 sungai utama yang terdapat di Malaysia. Okey, dekat
Macam dekat slide sebelum ni dia ada bagi tahu dekat Malaysia ni ada 150 sungai, betul tak? Tapi yang 5 ini merupakan sungai utama. Maksudnya dia merupakan sungai-sungai yang besar, sungai-sungai utama yang ada dekat negara kita. Okey, so yang pertama ialah Sungai Muda. Sungai Muda ni dia terletak di Kedah, okey, Sungai Muda. Yang kedua ialah Sungai Kelantan. Sungai Kelantan ni terletak dekat Kelantan lah, sebab nama dia pun dah Sungai Kelantan, betul tak? Okey, dia terletak di Kelantan. Yang ketiga ialah Sungai Rajang. Sungai Rajang ni dia terletak di Sarawak. Yang keempat ialah Sungai Pahang di Pahang. Dan yang terakhir ialah Sungai Kinabatangan. Kinabatangan ni dekat Sabah. Okey. 5 sungai ini merupakan sungai utama di Malaysia. Okey, jadi kita dah tengok sumber air yang pertama, jenis yang pertama iaitu air permukaan. Seterusnya kita beralih pula kepada air bawah tanah, sebab macam yang cikgu bagi tahu tadi, jenis-jenis sumber air ini dia terbahagi kepada dua, iaitu air permukaan dan juga air bawah tanah. Jadi sekarang ni kita tengok kepada air bawah tanah. Okey, untuk air bawah tanah ni kita tengok poin yang pertama, air bawah tanah ialah air yang terdapat di bawah permukaan bumi yang tersimpan di dalam lapisan tanah ataupun batuan. Okey, Malaysia mempunyai 5,000 bilion meter padu simpanan air bawah tanah yang masih belum diterokai. Okey, 5,000 bilion meter padu itu merupakan satu jumlah yang sangat banyak yang masih belum diterokai. Penduduk Malaysia hanya menggunakan 3% air bawah tanah. Okey, kita tak menggunakan secara keseluruhan lagi. Baru 3% je. So ada lagi 97% yang kita masih belum gunakan. Okey, sebab itu dia cakap dekat sini dia merupakan satu jumlah yang banyak, iaitu 5,000 bilion lagi. Okey, yang masih belum kita gunakan, yang masih belum diterokai. Okey, jadi apa itu air bawah tanah? Ini merupakan gambar rajah yang menunjukkan macam mana air bawah tanah ni dia terjadilah. Okey. Jadi pelajar semua boleh tengok dekat gambar rajah tu, kita start tengok daripada permukaan laut tu Kita start tengok daripada permukaan laut tu, air dia disejat ke awan, dia naik ke awan, dan awan ni dia bergerak ke arah daratan, dan apabila bergerak ke arah daratan dia akan turunkan hujan lah. Jadi apabila hujan turun, lepas tu kita tengok dekat gambar belah kiri tu, infiltrasi air bawah tanah. Infiltrasi macam cikgu bagi tahu tadi, air ini dia meresap ke dalam tanah. Okey, kalau intersepsi, air dia tidak meresap ke dalam tanah. Kalau infiltrasi, air dia meresap ke dalam tanah. Jadi apabila air dia meresap ke dalam tanah, akan ada air yang bertakung kat bawah tanah, dan akhirnya dia akan menjadi simpanan air bawah tanah. Macam yang kat bawah sekali tu dia tulis dia akan menjadi simpanan air bawah tanah. Okey, jadi itu sahaja dulu untuk kelas kita kali ini. Cikgu hanya cover untuk 12.1 sahaja dulu. Jadi untuk latihan kita kali ini, cikgu nak pelajar semua buka kepada muka surat, buka kepada modul yang dah diberikan ini. Dalam modul ni pun cikgu ada sediakan nota-nota ringkas berkenaan bab 12 ni lah. Okey, secara ringkas saja cikgu bagi. Okey, jadi cikgu nak pelajar semua buat latihan yang terdapat pada muka surat 8 sahaja. Okey, buat latihan yang terdapat pada muka surat 8 ini sahaja, iaitu soalan 12.1 jenis-jenis sumber air, soalan A tu, dan cikgu nak juga pelajar try jawab soalan 12.2 iaitu punca krisis air di Malaysia. Macam mana nak dapat jawapan? Pelajar boleh refer kepada nota ringkas yang cikgu dah bagi dekat dalam modul ni. Nak guna nota ringkas tu pun boleh, nak tengok daripada buku teks pun boleh, tak ada masalah. Jadi bila pelajar dah siapkan soalan itu nanti, cikgu nak pelajar at least dah ada basic knowledge lah untuk tajuk 12.2 tu. So nanti untuk kelas kita akan datang, masa cikgu cover tajuk 12.2 ni, pelajar akan jadi lebih faham lah berdasarkan penerangan yang cikgu dah bagi dan apa yang pelajar dah baca mengenai tajuk 12.2 ni. Okey, jadi cikgu nak pelajar buat latihan yang terdapat pada muka surat 8 ini sahaja dulu. Okey, kalau ada apa-apa masalah, kalau ada apa-apa penerangan cikgu yang kurang faham, pelajar boleh ajukan soalan pada grup yang dah disediakan. InsyaAllah cikgu akan try jawab, dan kita akan jumpa lagi untuk kelas akan datang lah.
Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera.